Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Nasirin bin Abdillah, nama saya Nur Farisha binti Sudin, megang kad Matrik C19A0653. Hari ini saya akan membentangkan hasil tugasan pentaksiran akhir saya yang bertajuk 3 buah mitos tempatan, aplikasi teori mitos rasional dan teori mitos fungsional. Pada bahagian pengenalan, saya menjelaskan berkaitan dengan mitos. Menurut Kamus Dewan pada tahun 1997, halaman 894 mentarifkan mitos sebagai satu cerita atau kisah zaman dahulu yang dianggap benar atau betul serta dipercayai oleh masyarakat sekelilingnya. Mitos selalunya dapat dilihat melalui cerita asal-usul, cerita kewujudan sesuatu kejadian, alam atau cerita dongeng mengenai kehebatan seseorang tokoh. Ciri-ciri yang ada pada cerita mitos ini ialah dipercayai benar-benar terjadi oleh masyarakat penyokongnya, walaupun aneh tetapi sungguh bermakna dan sangat penting kepada masyarakat. Cerita yang sederhana yang terdiri daripada beberapa motif dan plot mudah. Fungsi cerita mitos ini adalah untuk menanamkan dan mengukuhkan nilai-nilai budaya dan membina pemikiran dan juga pengetahuan yang tertentu. Malah cerita mitos ini begitu berfungsi untuk merangsang perkembangan kreativiti dalam berfikir, di samping mampu memberi hiburan serta turut mensajikan unsur teladan dan juga pengajaran. Antara sorotan kajian yang saya telah jalankan adalah kajian yang dijalankan oleh Nur Azia Zakaria, Mazharul Hasan Muhammad Hanafi, Ma'mur Harun et al. Pada tahun 2019 yang bertajuk Unsur Mitos berdasarkan teks sastra Melayu tradisional. Kajian ini berfokus kepada mengenal pasti fungsi mitos yang terdapat dalam sastra Melayu tradisional dan bagaimana mitos menjadi kepercayaan dalam kehidupan masyarakat. Kajian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra oleh Plumerkin 1997. Yang seterusnya, unsur mitos dalam teks seuntaian naratif lisan di Lembangan Sungai, Pangkalan Datu, Kelantan oleh Nur Muhammad Syahir bin Nordin. Kajian ini bertumpu kepada mengenal pasti dan menganalisis unsur mitos yang terdapat dalam teks seuntaian naratif lisan di Lembangan Sungai, Pangkalan Datu, Kelantan. Kajian ini menerapkan teori pengkaedahan Melayu. Yang terakhir, kajian yang dijalankan oleh Fatimah Hassan dan Hamid Isa pada tahun 2014 mengenai mitos dan legenda sebagai produk pelancongan di Malaysia. Kajian kes Lembah Lenggong. Kajian ini bertumpu kepada mencari dan membincangkan kesesuaian membangunkan unsur mitos dan kisah setempat untuk dijadikan sebagai produk pelancongan budaya dengan memberi penekanan kepada lokasi dan tempat di Lembah Lenggong sebagai tunggak kajian. Kajian ini telah mengaplikasikan data sekunder dan primer yang didapati melalui pemerhatian dan juga temubual. Persoalan kajian, apakah mitos tempatan yang terdapat di Malaysia? Bagaimanakah mitos tempatan dapat diaplikasikan dengan menggunakan teori mitos rasional dan teori mitos fungsional? Manakala bahagian objektif kajian pula untuk mengenal pasti mitos tempatan yang terdapat di Malaysia dan menganalisis bagaimana mitos tempatan dapat diaplikasikan dengan teori mitos rasional dan teori mitos fungsional. Metod yang pertama untuk menjalankan kajian ini, saya menggunakan kaedah kepustakaan. Pengkaji telah mengunjungi dan memanfaatkan Perpustakaan Universiti Malaysia Kelantan untuk mencari pelbagai sumber rujukan yang bersesuaian dengan kajian yang sedang dijalankan oleh pengkaji dengan meneliti dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan tajuk kajian seperti jurnal, tesis, artikel dan juga dokumen bertulis yang lain yang berkaitan dengan tajuk kajian yang meliputi keseluruhan kajian yang berkaitan dengan cerita mitos. Metodologi kajian yang kedua adalah pengaplikasian teori mitos.
Untuk kajian ini saya menggunakan dua teori mitos, iaitu rasional dan fungsional. Teori mitos rasional ini menyatakan bahawa mitos dibuat untuk lebih memahami peristiwa alam dan kuasa yang berlaku dalam kehidupan seharian manusia. Manakala teori mitos fungsional berfungsi untuk membincangkan bagaimana mitos digunakan untuk mengajar moral dan tingkah laku sosial. Ia menyatakan bahawa mitos memberitahu tentang jenis perkara yang patut dan tidak patut dilakukan dan akibat daripada perbuatan salah tersebut, dan menyatakan bahawa mitos dicipta untuk kawalan sosial dan berfungsi untuk memastikan kestabilan dalam masyarakat. Kedua-dua mitos ini akan diaplikasikan dalam 3 buah cerita mitos rakyat Kelantan. Dua saja analisis kajian yang berkaitan dengan cerita mitos rakyat Kelantan. Yang pertama, larangan memakan ikan kekacang. Berdasarkan cerita mitos, larangan memakan ikan kekacang dapat diaplikasikan dengan menggunakan teori mitos rasional, iaitu sekawan ikan kekacang yang memberi bantuan kecemasan kepada Syed Hussein Jabadil Kubra dengan cara memuatkan diri pada lubang pecahan pada kapal Syed tersebut, yang menyebabkan kapal itu karam, merupakan satu kepercayaan yang melibatkan kejadian alam yang tidak disangka-sangka berlaku dan ianya di luar kotak pemikiran manusia pada ketika itu. Manakala jika merujuk kepada teori mitos fungsional, dapat dilihat bahawa disebabkan kejadian sekawan ikan kekacang yang menolong Syed Hussein Jabadil Kubra dengan angkatannya dari terus hanyut di pukulan ombak yang besar itu, telah membuka fikiran Syed Hussein Jabadil Kubra dan angkatannya pada sifat bersyukur kerana pertolongan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya melalui sekawang ikan kekacang pada ketika itu, dan hal ini mampu membentuk kepribadian mulia juga apabila Syed Hussein Jabadil Kubra bernazar ingin membangunkan masjid jikalau ia terselamat daripada bencana ombak yang melanda itu. Jika diteliti di sini bahawa terdapat perkaitan antara kepercayaan terhadap kejadian alam dengan tingkah laku sosial manusia pada ketika itu. Secara tuntasnya, cerita mitos rakyat Kelantan, iaitu misteri kewujudan 5 batu di Kampung Berhala 5, pantang larang memakan ikan kekacang dan juga misteri Gunung Reng Jeli, banyak memaparkan kisah-kisah yang dipercayai betul-betul terjadi oleh masyarakat kini, khususnya rakyat Kelantan. Cerita-cerita mitos ini banyak menyentuh dan menyuguh berkaitan dengan kepercayaan alam semesta dan berkait dengan akhlak dan tingkah laku sosial manusia. Melalui kepercayaan dan juga tingkah laku sosial yang dipaparkan oleh semua cerita mitos tersebut mampu meninggalkan kesan pengajaran dan teladan serta iktibar kepada masyarakat pada masa itu dan juga generasi pada masa kini, kerana jalan penceritaan yang berlaku dalam setiap cerita tersebut masih relevan dan sinonim mutakhir ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.